wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari muka surat 54. Ya. 56. Betul. 56. Ayat muka surat 56 ayat 46. Muka surat 56 ayat 46 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan penguasa, pencipta dan pentadbir alam semesta. Dialah Allah yang Maha Agung,
Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Tidak ada yang berkuasa melainkan Dia, dan tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terulung, kekasih Allah yang teragung. Dialah manusia yang paling kita sanjung. Bagaimana tidak, dia menyampaikan wahyu dari Allah kepada kita. Dia menjadi perantara antara Tuhan dengan hamba-Nya. Dia telah berjuang menasihati ummah, menyampaikan risalah, bahkan berjihad dengan air mata dan darah, sehingga akhirnya Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia dan mencapai pada setiap umat. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya dan yang berpegang kepada ajaran dan petunjuknya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu pada hari ini pada 7, 6, 8, tak ingat hari tu, 8 Ramadan hari ini. Masya Allah, Pejam selek 8, menghampiri 1/3 Ramadan. Betul lah Allah Ta'ala kata ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Dan alangkah banyaknya kekurangan kita dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah, kekuatan, mujahadah untuk kita istiqamah menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan ni berkait dengan masa tu sendiri. Masa yang kita berada padanya istimewa. Di dalamnya kita isi dengan puasa, di dalamnya kita isi dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sedekah, untuk merebut masa yang ada tu. Allah Ta'ala kata wal 'asr, sesungguhnya demi masa, innal insana lafi khusr, rugi, banyak kita dirugi dengan masa. Masa ni anugerah Allah Ta'ala bagi kat kita ni tak sama. Ada Allah Ta'ala bagi masa tu untuk dia sekadar masa remaja, lepas tu Allah jemput kembali. Ada Allah Ta'ala panjangkan dia pada masanya sampailah dewasa. Ada yang dipanjangkan sampai usia tua. Tak sama. Macam rezeki juga tak sama. Jadi sebanyak mana masa yang digunakan atau diberikan, dia akan ditanya. Rezeki pun akan ditanya, masa pun akan ditanya. Kan tidak akan berjangka kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Nah, salah satunya ialah tentang umurnya, di mana dia habiskan. Itulah masa kita. Jadi Allah bagi kepada kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, anugerah. Jadi semoga Allah Ta'ala juga taufikkan kita untuk menghargainya dan mengisinya dengan amal ibadah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentaufikkan kita. Cuma kita ni begitulah, kalau tak ada majlis tazkirah ni, mengingatkan tu, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau tak ada majlis pesan memesan ni, kita pun duk galik je. Galik belakang dengan ustaz-ustaz pun galik kalau tak ada majlis ni. Jadi maknanya kita saling nasihat menasihati, yang mendengar menasihati juga yang bercakap menasihati yang mendengar. Matlamatnya ialah kita sama-sama berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat kita kembali kepada ayat yang ke-7 yang kita tadabbur ayat tu pada minggu yang lalu, iaitulah ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, iaitulah kitab suci Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat, sebahagian besar dari Al-Quran ialah ayat-ayat muhkamat yang tetap, tegas, jelas maknanya dan nyata maksudnya. Itu ayat-ayat muhkamat itu hunna ummul kitab, dialah ibu atau pokok isi kepada Quran. Banyaknya dalam Quran, itulah dia ayat muhkam, ayat yang jelas, perintah yang nyata, suruh buat begitu, suruh begini, jangan buat begitu, jangan buat begini. Larangannya jelas, perintahnya jelas. Okey. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain lagi adalah ayat-ayat mutasyabihat, itulah yang samar-samar, iaitu yang tidak terang maksudnya. Bukan tak ada maksud, tapi tidak terang maksudnya. Ada satu hadis yang cerita tentang Allah panggil mustabihat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innal halala bayyinun wal haramu bayyin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada di antara keduanya perkara yang syubhah, yang sama, tak nyata antara halal dan juga haram. Jadi mustabihat, syubhah ni benda yang sama. Jadi dalam Quran ada juga ayat yang sama. Okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, samar la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Samar tu bukan tak tahu, tapi nak tahu tu kena orang-orang yang belajar dan betul-betul ilmu berkaitan dengan sesuatu atau berkaitan dengan agama. Bukan tak tahu. Jadi kita kena kembali kepada orang yang lebih tahu. Mustabihat. Bukan makna macam tahu syubhat. Kalau ni syubhat, dia tak ada sebenarnya dalam hukum agama ni benda ni. Apa hukum dia? Syubhat. Berhenti kat situ. Tak. Syubhat ni maksud sama. Dalam hukum yang 5 tak ada hukum syubhat. Tak ada. Kalau wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu bab tuntutan hukum 5. Atau halal dan haram, dua tu je. Ada benda ni halal atau benda tu haram. Syubhat ni dia adalah benda sama. Bukan tak ada hukum, ada, cuma kesamaran bagi orang yang tak tahu. So kalau kita kata apa hukum ni, saya tak pastilah, syubhat. Tapi bila dia cek lama-lama dia detail, rupa-rupanya dia tahu benda ni haram. Macam dulu rokok, mula-mula timbul rokok, orang tak tahu. Orang kata makruh, ada kata haram, ada kata boleh. Jadi benda tu syubhat, sama. Tapi setelah zaman berzaman, ujian klinikal dibuat dan bukti-bukti perubatan sudah ada, ramai pula orang sakit dan sebagainya, akhirnya maka fatwa telah memutuskan dia adalah haram. Jadi syubhat ni selama tak tahu, bila dah tahu hukumnya jelas. Ayat Quran ada muhkamat dan juga mutasyabihat. Muhkamat jelas, nyata tentang hukum dia. Kemudian yang kedua, syubhat, mutasyabihat, ay tahtamilu dilalatuha muwafaqatil muhkam wa qad tahtamilu syai'an akhar min haitsul lafzi wat tarkib la min haitsul murad. فالمحكمات ناسخه وحلاله
wa haramuhu wa ahkamuhu wa hududuhu wa faraiduhu wa ma yu'maru bihi wa yu'malu bihi wal mutasyabiha al mansukha wal mutaqaddim minhu wal muakhkhar wal amthala fihi wal aqsam wa ma yu'manu bihi wa yu'malu bihi. Kata di tafsir ni, tafsir Ibnu Katsir ringkasan dia, yang mutasyabihat ni sesuatu yang mengandungi makna boleh jadi sama seperti ayat-ayat muhkam, atau mengandungi makna lain daripada itu yang menepati lafaz dan susunan kata-kata. Fal muhkam yang nyata ni, yang menjadi hukum, boleh jadi ayat yang menasahkan, ayat berkaitan dengan halal dan haram, ayat hukum, ayat hudud, ayat kefarduan dan juga pusaka, dan apa yang diperintahkan serta diamalkan. Banyaklah kategori tadi. Benda yang menasahkan, bila dinasah, dia yang terakhir, maka dialah yang diamalkan dengannya. Okey, kemudian hukum halal dan haram yang nyata dalam Quran jelas. Okey, adapun mutasyabiha ialah wal muqaddam minhu wal muakhkhar. Benda yang ada takdim takhir. Sebagai contoh, ada ayat dalam Al-Quran, arak ni boleh minum. Ayat ni boleh, arak boleh minum. Tapi bila kita selidik, memanglah itu ayat yang turun mula-mula. Dulu arak ni Allah Ta'ala kata manfaat dia ada, tapi mudarat dia lebih besar. Itu peringkat pertama. Tapi ayat tu still ada dalam Quran. Mari peringkat kedua, jangan minum arak dalam keadaan, jangan solat dalam keadaan mabuk. Mana boleh minum arak, tapi jangan minum sebelum solat. Masih ada dalam Quran. Kemudian mari dah ayat yang ketiga, arak ni haram secara total. Jadi kita tahu hak mana dulu, hak mana kemudian. Lalu yang mana yang kita beramal dengannya, yang kemudian, yang terakhir, the latest one ni. Tapi ayat pertama masih ada. Jadi siapa yang baca ayat pertama, dia kata macam boleh. Tak boleh. Sama juga baru ni, ada satu syekh famous dia ni, Sohu dekat Malaysia ni jadi rujukan. Tapi dia bukan orang Malaysia, dia orang Timur Tengah. Bila orang tanya dia, siapa yang kita ni, agama ni banyak dalam dunia, jadi kenapa orang Islam saja yang masuk syurga? Tengok dah video tu, baru video ni. Jadi syekh tu, kita panggil syekh lah, sebab orang panggil syekh, dia pun mufti negara dia. Dia jawab apa? Siapa kata orang Islam je masuk syurga? Agama lain pun masuk syurga juga, dia kata. Ya salam, kejut kita dengar. Dia pun guna dalil, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, dan innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang Yahudi, orang Nasrani, wasabiin, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal dengan amal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, dan mereka juga tidak bersedih dan tidak bimbang. Wala khaufun alaihim wala hum, tidak bimbang dan tidak bersedih hati. Maknanya dia guna dalil ni menunjukkan orang Yahudi, orang Nasrani ni boleh masuk syurga. Dalil ayat Quran tu main-main, dalil ayat Quran. Mufti bagi ayat tu. Jadi kita duk fikir, Allah kesiannya budak tu. Sian budak hak nanya, dan siannya pengikut dia yang telah terkeliru dengan jawapan tu, walaupun dia mufti. Sebab apa? Ada jawapan Nabi SAW.
Ayat tu merujuk orang Yahudi yang ikut Nabi Musa zaman Nabi Musa. Orang Nasrani yang ikut Nabi Isa zaman Nabi Isa. Hak zaman Nabi dia valid, dia ikut Nabi dia, tak apalah. Tapi zaman sekarang ni, kata Nabi SAW, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani dia mendengar apa yang aku bawa ni, Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia itu ahli neraka. Jadi kalau kita kata hari ni Nasrani, hari ni Yahudi tu masuk syurga, tak boleh. Sebab hadis Nabi jelas. Nabi SAW, datangnya Nabi memansuhkan semua kitab-kitab terdahulu. Ini yang sama ni. Kadang-kadang yang sama tu bukan pada ayat, pada orang pun ada juga jenis sama. Ni mufti tu Haji Mari Malaysia, dia dihormati di Malaysia orang ni. Kalau saya sebut nama semua kenal. Ni nak sebut ke? Nama dia Dr. Ali Jum'ah, mufti Mesir. Ada dalam video seorang budak tanya dia pemikiran yang macam ni sebenarnya bukan dia je. Waktu saya bahaskan kitab dalam pluralisme dan liberalisme dalam agama, pemikiran semua agama boleh masuk syurga ni adalah pluralisme. Selama dia menyembah Tuhan yang benar, dia boleh masuk syurga walaupun apa agama dia. Ni dia panggil pluralisme. Tuhan tu satu, cara kita menuju Tuhan tu berbeza. Orang Yahudi sembah Tuhan juga, orang Nasrani sembah Tuhan juga, orang Buddha sembah Tuhan juga, orang Hindu sembah Tuhan juga. Jadi semua bila sembah Tuhan, kita masuk syurga. Agama ni hanya jalan yang berbeza, tapi maksud dia sama. Kita katakan kefahaman itu adalah kefahaman liberal. Kefahaman yang benar macam mana? Agama ni, syurga ni milik Allah, dan Allah telah menentukan jalan untuk datang kepada dia dengan wahyu-wahyunya. Maka waktu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ikutlah Nabi Musa. Waktu Allah utuskan Nabi Isa, ikutlah Nabi Isa. Itu hanya pada kaum dia sahaja. Setiap Nabi hanya kaum dia semata-mata. Even Jews hari ni, Yahudi hari ni, bukan original Yahudi dulu, tak ada dah. Banyak Yahudi ni tengok tu kulit putih lah kau. Hak orang Yahudi ngaku kulit hitam pun dia tak terima. Tak terima. Nah, Nasrani hanya pada Bani Israel. Tak ada satu pun dalam kitab Nasrani yang kata dia ni agama universal. Yang agama sifat universal Islam, dan datangnya Nabi SAW telah menasahkan semua ajaran-ajaran terdahulu. Hari ini yang Allah Ta'ala terima hanyalah Islam melalui jalan Nabi Muhammad SAW, the one and only. Sebab Nabi SAW kata tidak ada seorang pun Yahudi, tidak ada seorang pun Nasrani yang sampai kepadaku, sampai kepadanya risalahku, kemudian dia tidak beriman kepadaku. Mana orang Yahudi itu dia tak nak terima Nabi Muhammad SAW. Dia beriman kepada Nabi Musa, dia ada beriman kepada Old Testament, dia beriman kepada New Testament, dan dia beriman semua nabi-nabi sebelumnya Bani Israel. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang Bani Israel, semua dia beriman. Tapi dia tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja, seorang cukup untuk dia terbatal iman dan menjadi ahli neraka. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kadzabat qaumu Nuhil mursalin, telah mendustakan kaum Nabi Nuh akan kesemua nabi-nabi. Padahal dia hanya sempat tubuh Nabi Nuh je. Tahu? Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua rasul-rasul. Rasul mana yang dia jumpa? Nabi Nuh je. Tapi sebab dia menolak Nabi Nuh, berarti dia telah menolak semua rasul. Kerana rasul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang Yahudi hari ini, orang Nasrani hari ini, dia tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia beriman saja, tak ikut syariat Nabi Muhammad pun still tak boleh. Ini benda-benda ni lah yang kita kata asalnya tidak sama. Sebenarnya benda ni jelas, cuma tak tahu di akhir zaman ni ada juga yang menjadikan dia sama. Jadi sama tu sebab ada orang-orang macam ni lah. Semoga Allah Ta'ala jaga iman umat Islam. Satu hari yakinlah satu hari kita yang berpegang dengan Quran dan Sunnah betul-betul ni akan jadi terasing. Sebab Nabi SAW sebut orang yang berpegang dengan kebenaran di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Lama-kelamaan kita ni ekstrim nanti jadi. Orang sambut Christmas kita tak bagi, orang sambut Deepavali kita tak bagi, orang sambut birthday kita tak bagi, orang yang kata orang lain masuk syurga pun kita kata tak. Macam kita je tu. Jadi akhirnya apa yang Nabi bawa tu, kita ni bukan nak ekstrim melampau ke tidak, kita nak berpegang kepada apa yang Nabi bawa. Tu je asalnya. Kita nak berpegang kepada apa yang Quran bagi tahu. Tapi oleh kerana ramai orang ni sudah meninggalkan Al-Quran, ramai orang meninggalkan petunjuk Nabi, tinggallah yang berpegang dengan Quran dan Sunnah ni jumlah mereka sedikit. Jadilah mereka ni dianggap ekstrim. Tu je. Betul tak? Macam kita ni pakai jubah hitam, pakai tudung hitam, cuba pergi duduk tempat orang hak tu, nampak ekstrim nampak dia. Nah, kita nampak pelik pada orang. Saya ingat dulu waktu satu peristiwa haji. Saya bagi tahu cerita ni dalam forum di Mina pada umrah yang lalu, siapa yang ikut. Iaitulah cerita bagaimana kita ni asing di saat kita berpegang dengan sunnah. Ceritanya ialah bermula pada satu musim haji di Padang Arafah, waktu haji. Jadi kami ini grup furoda dia bagi. Grup furoda ni grup kecil, kumpulan-kumpulan kecil. Setiap kumpulan ada mutawif masing-masing. Kami duduk dalam satu kemah yang besar, tapi campur. Kalau tabung haji, dia satu kemah bagian dia je, seorang pembimbing, tak ada masalah. Kami ni duduk dalam satu kemah besar, kumpulan-kumpulan kecil kongsi kemah. Kita panggil grup furoda. Hak ni adalah pengikut dia 30 orang. Hak ni ada pula grup dia mungkin 20 orang, 25 orang. Between 50 sehingga 20, lebih kurang macam tu lah. Lalu waktu nak keluar ke Muzdalifah, kita kena cabut undi. Nombor bas ni nombor berapa kita. Jadi kita tunggulah bas kita. Dan betulah alhamdulillah saya pun cabut undi atau hantar orang cabut undi, dapatlah nombor 1. Kerana bas pertama kita pergi. Lepas tu bila duk petang tu, saya pun dengar duk bincang-bincang macam mana kita ni. Kita ada orang bah dia lambat sikit. Dia kata dia nak semayang maghrib dulu di Arafah. Dia nak semayang maghrib, isya, jamak, takdim di Arafah. Dia bincang-bincang pak dia, tak apalah. Oleh kerana bah kita lambat sikit, tidak lambat mana pun, lambat sikit je. Kita semayang maghrib, isya, jamak, takdim di Arafah. Jadi saya kata kepada jemaah saya, tak apa. Kita bah nombor 1, kita semayang jamak takhir di Muzdalifah. Lepas tu saya dah ingat kau dia orang tunggu duk masuk je maghrib. Geng-geng tu pakat semayang maghrib, isyak, jamak, takdim. Jemaah kata ustaz dia orang semayang, kita boleh dah ikut dia.
Saya berpanggil semua jemaah saya, jom kita pergi tunggu bah, kita tak ada masa nak semayang. Jangan tunggu, kita semayang di Muzdalifah. Sebab itulah sunnah, saya kata. Kita pun tunggu dekat dengan masa tu. Kumpulan kami je, sikit je tak semayang maghrib, isyak, jamak takdim. Orang lain majoriti lah. Bukan nak kata semua, saya tak pastilah, tapi saya tengok ramai majoriti solat maghrib, isyak, jamak takdim di Arafah. Saya pun tunggu bas. Sambil-sambil tunggu bas, tak semayang maghrib, jamak takdim ni berapa lama sangat, 10 minit tak sampai. Gang-gang hak solat tu masuk dan menyusuli kami tempat kami tunggu. Jemaah kata, ustaz, itulah saya kata sempat je tadi kalau kita nak solat. Saya kata tak apa, sabar jemaah, jangan marah kita ni, tak apalah. Bila lepas datang, dia orang pun berubuk sekali dengan kita pun jadi lambat juga. Sapa-sapa di Muzdalifah, tak apalah, orang pun dah ramai. Lepas tu saya pun suruh jemaah hampa-hampa tikar, susun beg semua, pergi ambil wudu, salat maghrib dan isyak jamak takhir di Muzdalifah. Habis dia semayang, saya pun kata ke jemaah, para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ni cuba angkat pandangan masing-masing. Angkatlah. Sebab kita di Muzdalifah ni pandangan kita tidak terhalang kemah. Sebab di Muzdalifah ni pandang rata, seluas-luasnya kita nampak jutaan manusia. So saya kata jemaah tengoklah je, jutaan umat ni sedang buat apa. Tengok kanan, orang tengah solat jamak takhir. Tengok depan, orang solat jamak takhir. Tengok kiri, orang solat jamak takhir. Ni jemaah haji daripada pelbagai pelosok dunia. Saya kata kepada jemaah, bayangkan, tadi kita asing, guru kita je tak solat. Tapi sebab apa saya insist kepada jemaah untuk kita tak solat di Arafah? Sebab saya kata sunnah Nabi solat di Muzdalifah. Cuba perhati jemaah seluruh dunia, jemaah jutaan orang ni, siapa sebenarnya yang pelik pada orang? Saya kata, siapa sebenarnya pelik? Hak pelik orang semayang tadi ya. Siapa orang Jepun, masa tu saya dulu kawan-kawan jemaah orang Jepun, masa tu jemaah haji Jepun, saya ingat dia lalu, dia tengok orang solat. Dia kata, solat apa ni? Dia kata, orang Jepun pun pelik, orang Malaysia ni terlebih rajin, terlebih fiqh ni. Kita tak katalah solat dia batal, tapi Nabi suruh pergi solat di Muzdalifah. Jadi kadang-kadang poin saya nak sebut, kadang-kadang kita nak berpegang kepada sunnah ni memang orang nampak asing. Tapi yakinlah, selama dan orang anggap kita ekstrim. Kadang-kadang bila kita terlalu halang, jangan padahal bukan kita ekstrim pun, kita nak jaga apa yang asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang dalam agama ni benda sama ni tak sama mana pun. Orang yang buat dia sama. Sebab apa? Tak dapat petunjuk daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Alhamdulillah, Allah bagi kepada kita sedikit ilmu, belajar. Kita tak kata kita mahir dah. Sekurang-kurangnya kita usaha untuk kaji dan belajar agar kita jadi orang yang mana? Orang yang beriman. Sifat orang beriman macam mana? Kita sambung baca dia. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit ni, hatinya ada kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, yakni memutarkan maksudnya menurut yang disukai. Dia guna dalil tapi menurut apa yang dia suka, bukan menurut apa yang Nabi bagi tahu. Macam tadilah orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang As-Sabi'in,
mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan beramal dengan amal soleh, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidaklah tak ada ketakutan dan tidak bersedih hati. Zahir ayat itu macam boleh pakai ya. Tapi dia guna ikut nafsu, kefahaman dia tak kembali kepada kefahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jelas, macam hadis yang saya sebut tadi. Kalau pun ayat Quran pun ada. Mana dalil ayat Quran? Innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang yang kafir dari ahli kitab. So kafir daripada ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kerana tengok kekufuran mereka itu kepada apa? Kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah Taala kata mereka ahli neraka, nak kata apa? Jadi ajaib, sebahagian daripada orang menjadikan ayat-ayat yang nyata dan jelas duduk dalam kesamaran kerana hawa nafsu yang ada pada mereka. Semoga Allah Ta'ala jagalah iman kita, dan Allah Ta'ala ampunkan kita pada apa yang kita jahil, dan Allah Ta'ala ajarkan kepada kita pada apa yang kita tak tahu, dan Allah pandu ubun-ubun kita kepada ajaran dan agama yang Dia cintai dan Dia redai. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Orang yang hatinya ada cenderung kepada kesesatan, mereka akan pilih ayat-ayat yang samar-samar ini dan memutarkan maksudnya menurut yang disukai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ada yang berhenti situ dan ada yang sambung sikit. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni Allah, orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Teguh mendalam pun kena tahu, dia mesti tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis. Macam kita kata tadi, orang yang sebut spesifik kes, 3 kali dah saya ulang kes ni. Orang yang kata Yahudi Nasrani pun duduk dalam syurga, Yahudi dan Nasrani sekarang ni duduk dalam syurga, kita nampak macam dia ni orang berilmu. Tapi bila apa yang dia kata bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Ayat Quran mana? Tadi saya baca, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Allah Ta'ala sebut orang kafir daripada ahli kitab dan juga orang musyrikin daripada dalam neraka. Hadis Nabi yang saya baca tadi, tidak beriman atau tidak mendengar apa yang aku bawa, seorang Yahudi atau Nasrani pun, lalu dia tak beriman kepadaku, lalu dia ahli neraka. Hadis kata lagu tu, Quran kata lagu tu. Orang yang kata ni bertentangan, dia nampak ada ilmu, memang dia ada ilmu, kita tak nafikan dia ada ilmu. Tapi apabila yang dia sebut dengan apa yang dia sebut itu bertentangan dengan Quran dan hadis, kita kena tolak. Tak boleh terima pasal tu, sebab Quran dan hadis jelas. Tapi fitnah ni hati-hati, fitnah di akhir zaman ni hati-hati. Sebab kalau kita baca hadis-hadis akhir zaman, akan muncul para pendakwah ke pintu neraka, du'atun ala abwabi jahannam. Bila Nabi SAW kata macam tu, para pendakwah yang mengajak kepada neraka, sahabat-sahabat semua takut. Nabi kata, sahabat tanya, siapa tu? Mereka tu daripada orang yang kulit seperti kita, bahasa seperti kita. Maknanya orang macam kita, cuma yaqtaduna bi ghairi sunnat, bi ghairi hadi wastannuna bi ghairi sunnati.
Dia ikut petunjuk bukan petunjuk Nabi, dia amal sunnah bukan sunnah Nabi. Itu hati-hati. Ini akhir zaman akan muncul banyak. Jadi ayat ni, kita dengan Allah ni kena jadi orang yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran. Apa dia? Yang sifat Allah Ta'ala sifat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang yang teguh ilmu dia, mereka akan berkata, kami beriman dengan ayat-ayat itu, kami beriman dengan Allah, semuanya datang dari Allah. Mana ayat muhkam, ayat yang jelas pun datang dari Allah. Ayat yang sama ni, bila kita kesamaran ni, nombor satu sekali cara kita berinteraksi dengan ayat yang kesamaran, nombor satu sekali iman dulu. Bila beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata, maka di situlah kita tak boleh faham ke, kita boleh faham ke, kita nampak ke, iman dulu nombor satu. Jangan tolak apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab tu antara benda yang samar-samar ialah ayat-ayat berkaitan tentang nama dan sifat bagi Allah, atau perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tentang nama dia, sifat dia, perbuatan dia. Yang mana kaedah dalam memahami sifat nama bagi Allah ni ialah laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ni tak sama dengan sesuatu pun. Tiba-tiba mari sifat Allah. Contoh macam mana? Mari sifat Allah, contoh sifat yang paling nyata ni, pada sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Hadis kata lagu tu, Allah turun ke langit dunia. Bahkan ada sifat Allah Ta'ala, Allah ni maha tinggi dia di langit. Dia tinggi di langit, dan ada sifat bagi dia turun ke langit dunia. Jadi ada orang bila dengar sifat ni, dia fikir lagu mana Tuhan lagu turun tahu tangan, nak turun naik. Tak layak bagi Tuhan turun naik. Sebab kalau dia turun, siapa yang tinggal di langit? Kalau dia naik, siapa tinggal di... Dia fikir lagu tu. Kalau kita biar akal kita fikir, jam. Ayat Allah Ta'ala ni pertama duduk dengan iman. Siapa kata? Allah kata. Siapa kata? Nabi kata. Kalau Nabi kata Allah turun, kita beriman Allah turun. Kalau Quran kata Allah maha tinggi di langit, kita beriman Allah maha tinggi di langit. Kalau dia tanya, lepas tu lagu mana orang tinggi tu turun nanti kosong orang atas tu? Ya Allah Akbar, tuan-tuan. Hak kamu faham tu ukuran sifat turun bagi manusia. Manusia kalau dia turun, kosong hak atasnya. Tapi Allah tak sama dengan makhluk. Mu jangan fikir. Yang kena kamu kata apa? Aku beriman dengan apa yang Nabi bagi tahu. Macam mana Allah nak turun, macam mana Allah maha tinggi di langit, itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita jadi akhirnya kita tolak. Orang beriman tidak sifat lagu tu. Orang beriman dia kata yaquluna amanna bihi, aku beriman dengannya, kullum min indi rabbina. Hak tinggi di langit pun ayat Tuhan, hak turun ke langit dunia pun ayat Tuhan. Semua tu ayat Allah, aku beriman dengannya. Macam mana dia nak berlaku, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Itu sifat orang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan bila kita kata macam ni, ini bukan ayat, ini bukan cara yang kita reka dan inisiatif kita. Tak. Inilah cara beriman yang telah dilakukan oleh generasi-generasi awal, generasi sahabat, generasi tabi'in. Sahabat yang duduk dengan Nabi pun dia tak tanya soalan tu. Sahabat tak tanya. Sahabat bila datang ayat Al-Quran, ayat sifatnya, sami'na wa ata'na. Tak ada tanya. Orang tanya Imam Malik, istiwa tu macam mana istiwa? Istiwa ni kan Allah bersemayam di arash, tinggi di arash. Orang tanya Imam Malik kata,
istiwa tu semua orang tahu makna dia. Cuma pada Allah kita tak tahulah. Beriman dengan ayat istiwa ni wajib. Tanya macam mana Tuhan istiwa ni, tak pernah sahabat tanya. Benda ni bid'ah ni, tak pernah sahabat tanya Nabi. Akhir sekali Imam Malik kata, dia ni halau dia daripada majlis aku, keluarkan dia. Pasal dia telah buat dalam ayat Quran sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Sahabat bila datang ayat Allah Ta'ala kata macam tu. Ni ayat ni yang kita kena fahami. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Maksud dia apa? Dan orang-orang yang diberi keteguhan dalam ilmunya, okey, mereka berkata kami beriman kepadanya, semua itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Melainkan orang-orang yang berfikiran. Lalu Allah Ta'ala letak satu ayat ni. Ayat ni ajaib, ayat ni. Lepas datang daripada ayat tadi, terus datang doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ajaib ayat ni. Datang setelah daripada cerita tentang perselisihan manusia. Ada orang yang cari fitnah, ada orang cari takwil, ada orang yang betul-betul beriman sehingga dia kata aku beriman kepada Allah. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah Taala cerita kesamaran dalam Quran, sifat manusia yang berselisih dalam ayat-ayat Quran, tiba-tiba datang ayat ni. Rabbana la tuzigh qulubana, yakni doa minta kepada Allah agar diberi ketetapan hati. Doa ni famous, cuma sinilah tempat dia, asal usul dia dalam Quran. Dan doa-doa dalam Quran ni sangat-sangat istimewa untuk dibaca, terutamanya kita dalam Ramadan. Jadi detail ayat ni insya-Allah kita sambung esok pula. Doa tentang minta hidayah dan petunjuk agar diberi ketetapan di atas landasan iman. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, ada soalan? Old Testament for followers. Followers. Orang yang beriman dengan Old Testament dengan New Testament, tak kira lah. Old Testament tu kembali kepada ajaran Nabi Musa. New Testament tu kembali kepada ajaran Nabi Isa. Dia combine dua tu, dia jadilah Bible. Dua-dua tu kalau dia betul ikut, dia akan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia jumpa tak beriman dengan Nabi Muhammad, habis. Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Bukan setakat hak zaman lah, ni hak zaman dulu, hak memang betul-betul padri rahib dia pun kalau tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada guna. Yang beriman bereslah, yang beriman dengan ayat tu, kemudian dia jumpa Nabi Muhammad lalu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan, mana kalau contohlah kita kata, kalau dia betul-betul follow Bible dia atau Taurat dia kata apa, dia akan jumpa Nabi Muhammad. So bila dia jumpa Nabi Muhammad, tak beriman dengan Nabi Muhammad, bererti dia sudah mengingkari kitab dia. So mengingkari kitab ni satu ayat cukup dah. Satu ayat cukup dah, makna dia sendiri mengingkari kitab dia. Kalau dia ikut betul-betul kitab dia, dia akan terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak bukti dah kita tengok dalam bentangkan perbandingan agama ni. Memang nama Nabi Muhammad even ada dalam kitab mereka.
Ada sifatnya. Allah Ta'ala kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang diberi kitab kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak mereka. Ayah kepada Safiyah, isteri Nabi, ayah dia Safiyah ni orang Yahudi. Safiyah binti Huyai ni Yahudi, tapi Yahudi yang Islam. Ayah dia Huyai bin Akhtab, Yahudi yang tak Islam, mati kena bunuh. Waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, Huyai ni dia jumpa dengan sepupu dia, Dia jumpa sepupu dia yang merupakan seorang rahib Yahudi. Bila dia dengar, dia tanya sepupu dia, huwa dia tu ke hak dalam kitab kita ni? Kata sepupu dia, huwa dia, betul dia. Huwa dia adalah dia. Makna dia adalah seperti mana yang dimaksudkan dalam Taurat. Habis itu macam mana kita ni? Macam mana kita ni? Kata dia, kamu tidak akan mendapatiku melainkan termasuk dari orang yang menentangnya. Jadi jelas dalam sejarah sendiri menunjukkan orang Yahudi kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedegilan mereka menyebabkan mereka tidak beriman, dan atas dasar itulah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada